Tuan Yang Di-Pertua, bagi isu perolehan Littoral Combat Sheet ataupun LCS, seramai 2 ahli yang berhormat telah membangkitkannya, iaitu Yang Berhormat Pasir Mas dan Yang Berhormat Setiawangsa. Untuk makluman kedua-dua Yang Berhormat, pihak Kementerian Pertahanan mengakui sehingga kini telah membayar sebanyak 6 bilion ringgit dari harga kos keseluruhan pembinaan kapal berkenaan. Dan mengikut perancangan asal Kementerian, 2 daripada jumlah 6 LCS sepatutnya telah pun diterima sehingga kini. Walau bagaimanapun, sehingga 31 Julai masih belum ada kapal yang disiapkan dan status kemajuan kerja keseluruhan semasa bagi pembinaan LCS adalah sebanyak 56.67% berbanding dengan perancangan asal iaitu 85.73%, iaitu kelewatan sebanyak 29.06% atau selama 31.1 bulan. Status kemajuan semasa bagi setiap LCS adalah seperti berikut. LCS 1, status siap semasa adalah 59.79%. LCS 2, status siap adalah sebanyak 48.09%. LCS 3, status siap sebanyak 43.75%. LCS 4, status siap semasa adalah 36.49%. LCS 5, status siap adalah 20%, manakala LCS 6 belum dimulakan, iaitu status siap masih lagi 0%. Bagi isu kelewatan ini, pihak Kementerian akan menyediakan surat tuntutan denda kelewatan kepada syarikat terbabit selaras dengan klausa kontrak yang berkuat kuasa. Dari segi tindakan seperti yang dibangkitkan, setakat ini selain daripada LED yang akan dikeluarkan, juga perkara ini telah pun dibentangkan kepada jawatan kuasa takbir urus perolehan dan keuangan, telah pun dibentangkan. Dan yang keduanya, dari segi soalan tentang tindakan yang dilakukan oleh bekas ataupun dilakukan oleh Presiden Veteran TLDM, iaitu melaporkan kepada SPRM. Perkara ini telah pun, saya percaya telah pun dilakukan dan kita menunggu tindakan seterusnya daripada SPRM kerana di luar daripada kawalan kementerian untuk tindakan oleh SPRM. Bagi pertanyaan Yang Berhormat Setiawangsa berkaitan pemberian suntikan dana tambahan bagi menyiapkan LCS, ingin saya jelaskan bahawa pihak Kementerian Pertahanan tiada sebarang perancangan bagi memberikan suntikan dana buat masa ini. Segala pembayaran bagi kerja-kerja yang telah dilaksanakan telah pun dibayar selaras dengan klausa kontrak. Maka dengan itu, Bastard Naval Shipyard Sdn Bhd ataupun BNSSB telah diminta untuk menggunakan baki peruntukan sedia ada bagi meneruskan projek ini. Sekiranya syarikat memerlukan dana tambahan, maka syarikat haruslah mengambil inisiatif berkaitannya di peringkat dalaman dan bukannya melalui kontrak ini. Untuk makluman Yang Berhormat, bagi hala 7 projek ini, memorandum Jemaah Menteri akan dibentangkan ke Jemaah Menteri setelah pihak pengurusan tertinggi kementerian membuat semakan akhir atas dokumen berkenaan dalam masa terdekat ini. Antara cadangan hala 7 yang sedang dipertimbangkan adalah option pertama, projek diteruskan dengan melantik Naval Group France sebagai kontraktor penyelamat melalui Deed of Assignment dengan BNSSB
menggunakan baki shilling kontrak bagi menyiapkan sekurang-kurangnya 2 buah LCS. Option kedua, projek diteruskan oleh BNSSB dengan baki shilling kontrak bagi menyiapkan sekurang-kurangnya 2 LCS. Kontrak option ketiga, kontrak dengan BSN SSB ditamatkan oleh kementerian dan akan memulakan usaha menyelamatkan kontrak. Jadi ada 3 option hala tuju kontrak ini dan ianya akan dibentangkan di dalam kabinet untuk keputusan kerajaan. Untuk makluman yang ahli yang berhormat juga, Menteri, tajuk LCS. boleh saya habiskan dulu? Okey. Untuk makluman yang ahli yang berhormat juga, kerajaan tidak akan membayar hutang-hutang BNSSB sebagai yang dimohon, seperti yang dimohon oleh syarikat. Namun kerajaan akan melaksanakan pembayaran untuk mendapatkan hak dan menyiapkan detail design di samping membuat tuntutan hak ke atas semua blok dan hal kapal dan peralatan LCS yang dibeli oleh BNSB, memandangkan kerajaan telah pun membayar sebanyak hampir 3 bilion ringgit bagi tujuan ini. Silakan. Sila Pak Mas. Terima kasih Berhormat Menteri. Saya menyambut baik kesediaan pihak kementerian yang menyerahkan sepenuhnya kepada SPRM untuk membuat siasatan hasil laporan daripada Persatuan Veteran. Tetapi di pihak kementerian sendiri, adakah di sana adanya siasatan dalaman bagi menyiasat isu ini? Kerana saya dimaklumkan bahawa kontraktor berkenaan sudah pun bermasalah di dalam kontrak-kontrak sebelum daripada ini. Jadi adakah pihak kementerian sendiri mempunyai jawatan kuasa siasatan dalaman untuk menyiasat apa yang sebenarnya berlaku, khususnya pada penganugerahan kontrak itu? Terima kasih, Pak Menteri. Tambah sikit Menteri. Silakan. Menteri, seperti mana Yang Berhormat daripada kedua-dua Yang Berhormat bagi tahu tu, kita ada siasatan dan sebagainya. Ini hal pertahanan. So kita haruslah disegerakan. Sebab kita asyik nak buat siasatan dan sebagainya bila kita nak kukuhkan pertahanankan di perairan Laut China. Banyak masalah kita hadapi. Selalu bocor. Baru-baru ni China buat latihan di kawasan kita. So kita tidak ada kapal-kapal yang besar beronda di situ mengatakan kita dah siap sedia mengawal kawasan-kawasan kita. So kita harap kalau kita tunggu siasatan-siasatan dan sebagainya, akhirnya kita akan rugi. Saya harap disegerakan untuk membeli peralatan-peralatan tersebut. Menteri. Terima kasih Padang Serai. Sila. Terima kasih Yang Berhormat. Pihak kementerian, kita menubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk meneliti secara keseluruhan projek ini. Bukan saja melibatkan dari segi integriti tetapi dari segi hala tuju tadi. Perkara ini telah pun dibincangkan dan telah pun dibentangkan di pihak kementerian sendiri. Jadi secara menyeluruh, kita bukan piecemeal saja. Kita siasat secara menyeluruh. Okey. Seterusnya, saya ingin Yang Muhammad Setiawangsa ada ke? Tak ada. Baru masuk. Ada. Baru masuk. Okey, terima kasih. Yang Muhammad Setiawangsa bertanya tentang akibat daripada kegagalan menyiapkan LCS ini. Yang Muhammad bertanya sama ada LTAT terjejas, terutamanya di dalam menguruskan dana wang persaraan bagi anggota ATM akibat daripada kegagalan ini. Untuk makluman yang berhormat, suka saya menjelaskan, Lembaga Tabung Angkatan Tentera ataupun LTAT tidak menguruskan wang persaraan anggota ATM yang telah menamatkan perkhidmatan. LTAT hanya menguruskan caruman anggota ATM yang sedang berkhidmat, di mana bayaran sekaligus akan dibuat apabila mereka menamatkan kontrak perkhidmatan dengan ATM, dan bayaran tersebut merangkumi caruman ahli, caruman kerajaan dan dividen terkumpul yang diisytiharkan. Manakala bagi anggota ATM yang berpencen, dana wang persaraan mereka adalah melalui agensi pusat ataupun Jabatan Perkhidmatan Awam yang disalurkan ke
ke Kementerian Pertahanan melalui Jabatan Hal Ehwal Veteran bagi agihan kepada pesara tentera. Jadi kesimpulannya Yang Berhormat, bayaran wang persaraan tidak ada kaitan dengan isu ini kerana tidak dibayar oleh LTAT.